Jadi Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita sambung bacaan daripada satu kitab yang diberi nama kitab Nadharatul Abidin. Satu kitab yang menghimpunkan 30 hadis yang disusun oleh Dr. Ahmad Fauzi bin Hasan Hafizahullahu Ta'ala, yang mana asas tujuan pengumpulan ataupun pembukuan kitab ini iaitu dalam mengumpulkan hadis-hadis yang memberikan pembinaan modal insan yang sebenar untuk kita bentuk masyarakat kita dengan budaya Islam, acuan Islam yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita sambung bacaan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang kedua yang bertajuk bacalah Al-Quran sama ada mahir ataupun belum mahir. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, yakni dia pandai dalam membacanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan yang berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersangkut-sangkut atau tergagap-gagap dan merasa kesulitan, yakni payah dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan darjah hadis yang sahih. Jadi sidang pendengar sekalian, hadis yang kita bacakan ini suatu kelebihan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran ini suatu kitab Allah yang mulia. Kitab yang Allah Taala sebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitab yang Allah Taala turunkan kepada kamu wahai Muhammad, suatu kitab yang mubarak, kitab yang berkat. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih, supaya kamu memahami, mentadabbur maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Maka dibacakan ayat-ayat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut juga, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah, mereka ini antara lain juga mereka mendirikan sembahyang dan mereka juga menginfakkan sebahagian daripada harta mereka tanpa lan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Maka balasannya disebutkan oleh Allah dalam ayat yang seterusnya, liyuwaffiyahum ujurahum, Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan mereka ini, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kelebihan kepada mereka dengan sebab seseorang itu dia membaca Al-Quranul Karim. Maka hadis yang kita bacakan ini, satu lagi kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Yang mana Nabi sebut kelebihan yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia ni mahir, dia pandai membaca, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat malaikat ini, iaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak sekali-kali engkar ataupun lawan perintah yang Allah Ta'ala suruh kepada mereka,
wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka buat semua yang Allah Ta'ala suruh. Ini sifat malaikat, satu makhluk yang mulia. Maka Allah Ta'ala angkat martabat orang yang pandai membaca Al-Quran. Yang disebutkan lagi, sifat orang yang mahir dalam baca Al-Quran ini bukan saja dia boleh baca dengan baik, bahkan dia beramal dan dia memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga dia dapat mempraktikkan apa yang Allah Ta'ala suruh di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini kelebihan yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW kepada orang yang pandai baca Al-Quran, iaitu dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sebut kelebihan Al-Quran itu sendiri ialah Al-Quran ini nak bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang ada di atas muka bumi hari ini tidak dapat dibandingkan dengan Al-Quran. Yang mana Nabi sebut kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain ini seperti bandingan Allah dengan sekalian makhluk dia. Kita nak banding makhluk ni dengan Tuhan, jauh sangat. Maka begitulah Nabi bawa perbandingan. Al-Quran ini suatu benda yang hebat, suatu benda yang mulia, seolah-olah perbandingan Allah dengan makhluk dia, Tuhan dengan makhluk, jauh sangat. Itulah perbandingan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Maka yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang baca Al-Quran tapi dalam keadaan payah, susah nak baca. Kerana Al-Quran ini bagi kita orang Melayu tidak diturunkan pada lidah kita Melayu, tapi diturunkan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab untuk dibaca supaya kita ni memikirkan isi kandungan dia. Maka perlu dibaca dengan lidah bahasa Arab yang fasih. Sebab tu ramai di antara kita yang tidak mampu untuk baca dengan baik. Maka di sini Nabi sebut pula kelebihan orang yang baca dalam keadaan payah. Orang yang payah, tergagak-gagak dalam membaca Al-Quran, maka Nabi sebut, maka baginya 2 pahala. Ini para ulama menerangkan kenapakah diberikan pahala 2 kepada orang yang baca dalam keadaan payah. Pertamanya, dia diberikan pahala kerana pahala dia membaca Al-Quran. Pahala baca Al-Quran dia dapat 1 pahala. Dan pahala yang kedua pula ialah pahala dia bersusah payah, dia bersungguh berusaha untuk memandaikan diri dia, untuk memahirkan diri dia dalam membaca Al-Quran. Maka di sinilah disebut kenapa orang yang baca dalam keadaan gagap tidak dapat, orang baca dalam keadaan gagap dapat 2 pahala. Dan kita sedia maklum bahawa Al-Quran ini walaupun dibaca dengan sedikit sekalipun, diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut setiap kali dibaca 1 huruf digandingkan dengan 10 pahala. Lalu Nabi kata, aku tidak kata alif lam mim itu 1 huruf, tapi Nabi kata alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Maka situ sudah pun dikira 30 pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Apatah lagi bagi orang yang membaca 1 juzuk sehari, 2 juzuk sehari, maka pahala dia lebih banyak dengan berdasarkan kepada jumlah kuantiti bacaan yang dibaca itu. Maka ini adalah kelebihan yang mana ia merupakan suatu galakan kepada orang-orang Islam untuk sentiasa membaca Al-Quran, supaya jangan tinggalkan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita dapat fahami daripada hadis ni, bila Nabi bagi galakan gini kerana tidak mahu kita ni meninggalkan baca Al-Quran. Tidak harus kita ni meninggalkan baca Al-Quran walaupun dengan berbagai alasan sekalipun.
Kerana Nabi sebut dah, orang yang gagap pun dapat pahala. Kita ni kadang-kadang kita akan rasa lemah, rasa down, bila mana kita tidak dapat kuasai benda tu dengan baik. Maka Nabi bagi galakan, walaupun tak pandai baca, teruskan baca. Bahkan ada pahala yang lebih daripada orang yang baca biasa, yang boleh baca dengan baik. Orang yang bersusah payah, dia dapat juga pahala kerana susah payah dia. Di sinilah kita dapat fahami bahawa setiap orang tu dia kena berusaha juga. Kena berusaha juga untuk menjadikan diri dia ni ahli Al-Quran. Kerana dengan membaca Al-Quran inilah antara kita kata tepat kita untuk mencari pahala di sisi Allah. Ada orang kadang-kadang baca surat khabar rajin, baca Facebook rajin, baca WhatsApp rajin, tapi Al-Quran ini kurang. Hak ni menandakan kelemahan diri kita sendiri, menandakan kekurangan pada kita. Kita mendahulukan bacaan-bacaan yang tidak memberikan faedah yang banyak kepada kita, tapi kita meninggalkan suatu benda yang memberikan manfaat di dunia bahkan di akhirat kepada kita, iaitu Al-Quran. Ini kesilapan kita manusia. Dan dengan Al-Quran juga Allah Ta'ala boleh mengangkat suatu kaum itu menjadi suatu orang yang mulia dengan sebab Al-Quran. Nabi sebut dalam hadis yang lain, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bihil akhari. Allah Ta'ala boleh mengangkat darjat suatu kaum itu, suatu puak itu dengan sebab Al-Quran, dan juga boleh merendahkannya dengan sebab yang lain. Dengan sebab kemuliaan yang ada pada Al-Quran, orang tu dia hafal Al-Quran, maka Allah Ta'ala angkat darjat dia dengan sebab Al-Quran yang ada pada dada dia. Sebab tu dalam bab menjadi imam disebutkan juga antara martabat orang yang layak jadi imam, iaitu orang yang paling fasih ataupun orang yang banyak menghafal Al-Quran, maka dia yang lebih afdal menjadi imam. Begitu juga mengikut aturan Islam yang sebenar, orang yang layak menjadi pemimpin adalah orang yang mahir ataupun orang yang menghafal Al-Quran. Mereka ni lebih faham, mereka ni Al-Quran berada dalam hati-hati mereka, maka tidak mustahil Allah Ta'ala menunjukkan kepada mereka kepada jalan yang betul, jalan yang lurus, dengan sebab Al-Quran yang ada pada hati-hati mereka ni. Ini antara kelebihan juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sebutkan juga dalam hadis yang lain, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran ini iaitu seperti orang yang perumpamaan orang Islam yang membaca Al-Quran ini seperti buah lima. Nabi bawa contoh orang yang baca Al-Quran ini seperti buah utrujah, seperti buah limau, yang mana lima ni Nabi sifatkan dia rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Bau dia pun sedap ada, isi dia pun manis. Maka hebat buah lima ni. Dalam dia pun bau sedap, luar pun bau sedap, dalam pun isi sedap. Ini perumpamaan orang Islam yang baca Al-Quran. Ulama menerangkan antara maksud sebab apa dibawa maksud buah lima ni. Antara juga ada pandangan yang sebut buah limau ni boleh menghalang ataupun menghalau jin daripada masuk dalam rumah. Yang antara sebut dalam kitab Fadailil A'mal karangan Syekh Al-Qandahlawi, disebut dalam kitab Fadailil A'mal. Dan perumpamaan orang Islam yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamrah, itu buah kurma. Rihuha tidak ada, la yajid rihuha wa ta'muha tayyib. Buah kurma ni tidak ada bau, tapi isi dia molek, manis. Ini buah kurma. Perumpamaan bagi orang Islam yang tidak baca Al-Quran. Maka di situ Nabi bawa contoh dua dah.
Untuk orang Islam yang baca Al-Quran, mereka ni seperti buah lima yang manis. Isi dia sedap, bau pun molek. Ada pun orang yang tidak baca Al-Quran tapi dia Islam saja, seperti buah kurma. Ini perumpamaan yang dibawa oleh Nabi. Maka kita pilih diri kita ni nak duduk pada kategori yang mana. Nak jadi seperti buah kurma ke, ataupun nak jadi seperti buah lima manis yang disebutkan oleh Nabi SAW itu. Maka bagi orang Islam, seharusnya kita ni sentiasa melazimi diri kita ni, hari kita ni dengan membaca Al-Quran. Tidak kiralah sesibuk mana pun, kena ada waktu yang kita khususkan untuk baca Al-Quran. Jangan kita tunggu waktu kosong, jangan tunggu waktu lapang baru kita nak baca Al-Quran. Ini tidak menunjukkan kesungguhan kita nak baca Al-Quran. Tapi kita kena jadikan suatu waktu dalam harian kita ni untuk kita khaskan dengan diri kita ni dengan Al-Quran. Kita mendampingi Al-Quran pada waktu-waktu yang tertentu. Tak kiralah waktu malam ke, waktu siang ke, maka hak ni lah yang mendapat kelebihan sebagai ahli Al-Quran. Kita nak masuk syurga ni bukan suatu benda yang mudah. Bukan masa senang-senang, bukan boleh buat kerja senang-senang dapat masuk syurga. Dia memerlukan kesungguhan, memerlukan amalan kita nak kita bawa di hadapan Allah. Maka amalan yang dianjurkan kita untuk buat itu, perbanyakkan baca Al-Quran. Kita dah sebut dah sebelum ni macam mana kesungguhan orang-orang terdahulu dalam membaca Al-Quran, melazimi hidup mereka dengan Al-Quran, sehingga ada yang mampu khatam satu hari, ada yang mampu khatam sehari itu 2 kali, ada yang mampu khatam 3 hari sekali. Maka ni menunjukkan kesungguhan mereka bersama dengan Al-Quran. Maka kita hari ni, jangan kita ni terlalu jauh dengan Al-Quran sehinggakan hati kita ni tak mampu dah untuk baca, untuk dekat dengan Al-Quran, kerana kita dah rasa takut nak pegang, rasa malas sangat nak pegang Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala jadikan hati kita ni kerah. Jadi kerah hati kita sebab terlalu berenggang dengan Al-Quran dan sibuk dengan urusan dunia yang banyak ni. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kita ambil masa untuk kita muhasabah, kita cek diri kita, banyak mana masa yang kita peruntukkan untuk kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan diri kita ni Allah Ta'ala jadikan sebagai ahli Al-Quran, yang mudah-mudahan Al-Quran ini datang kepada kita pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada kita, yang dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itulah untuk perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni sedikit sebanyak kita dapat ambil manfaat bersama. Saya minta maaf saya minta maaf kerana penyampaian yang tidak tersusun dengan baik. Mudah-mudahan kesilapan yang ada kesilapan dapat diperbaiki pada masa akan datang, insya-Allah. Wa huwa muwafiqun bis-shawab wa huwa hadi ila sabilir rasyad. Allahumma ja'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.